Okey, ini solat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kerana Allah Ta'ala. Solat sunat tahiyatul masjid ni apa? Ketika kita sampai ke masjid, kita buat solat sunat. Digalakkan, disunatkan, tak payah duduk. Sampai masuk masjid, terus solat. Dah ada wuduk lah. Terus solat sunat 2 rakaat. Jadi solat tahiyatul masjid ni dilakukan sebelum masuk waktu solat. Kalau dah masuk waktu solat, digalakkan untuk buat solat rawatib, solat sunat rawatib, iaitu solat sunat ba'diyah, qobliyah ba'diyah. Pernah dengar tak qobliyah ba'diyah? Qobliyah ni sebelum solat sebelum kita solat fardu, kita solat 2 rakaat sunat sebelum kita solat fardu. Contoh Zuhur. Solat Zuhur, awak pergi masjid, awak pergi awal masjid. Awak pergi masjid tu awal lah, sebelum waktu solat, sebelum masuk waktu solat Zuhur. Jadi awak boleh buat solat ni, solat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Okey, tapi kalau awak pergi masjid dah masuk waktu Zuhur tapi belum start solat lah, jadi awak lebih digalakkan untuk buat solat sunat rawatib 2 rakaat, solat sunat juga 2 rakaat, tapi 2 rakaat qabliyah sebelum solat Zuhur. Itu lebih digalakkan berbanding solat tahiyatul masjid. Solat tahiyatul masjid ni ketika belum masuk waktu. Okey, kalau dah masuk waktu, awak buat solat sunat rawatib. Okey, kedua, seterusnya, astagfirullah, seterusnya i'tikaf. I'tikaf ni apa? Duduk dalam masjid. Ini adalah lafaznya i'tikaf. Ini adalah lafaznya i'tikaf. Macam biasalah Ustazah kata, niat ni sekadar pengetahuan, untuk pengetahuan awak. Kalau sebetulnya awak cukup awak cukup, astagfirullah, awak cukup lintasan dalam hati. Contoh dalam hati awak, aku nak duduk masjid ni, nak beriktikaf. Okey, iktikaf ni kita buat apa dalam masjid? Apa-apa yang kita buat dalam masjid, kita duduk ke, kita tidur ke, yang penting kita tak buat maksiat lah, kita tak buat dosa-dosa kecil, kita akan dapat pahala. Even awak tidur pun, kalau awak niat iktikaf, awak dapat pahala. Okey, kalau awak masuk masjid, awak tak niat iktikaf, tapi awak tidur ke, awak tak dapat apa-apa. Kalau awak niat iktikaf, awak dapat pahala. Senang je niat iktikaf ni. Lepas tu, seterusnya sunat membaca Al-Quran dan selawat ke atas Nabi sebelum khutbah. Jadi sementara tunggu khutbah tu, khutbah Jumaat sebelum solat kan, sebelum solat Jumaat. Jadi sebelum mula khutbah, disunatkan untuk baca Al-Quran dan banyakkan selawat ke atas Nabi. Ini adalah perkara-perkara sunnah, perkara-perkara sunnah sebelum solat Jumaat. Okey, kita pergi next boleh? Okey, ini adalah rukhsah solat Jumaat. Apa tu rukhsah? Rukhsah ni keringanan. Keringanan untuk lelaki golongan yang ni lah untuk solat Jumaat. Jadi tak diwajibkan mereka untuk solat Jumaat. Siapa mereka yang tidak diwajibkan solat Jumaat? Rukhsah ni apa? Rukhsah ni keringanan keringanan solat Jumaat. Maksudnya kat sini, golongan-golongan ataupun sebab-sebab yang dibolehkan untuk tidak menunaikan solat Jumaat. Maksudnya solat Zuhur lah, tukar lah, bukan tak solat terus, solat Zuhur. Solat Jumaat kan kena solat berjemaah, kena pergi masjid, semua tu kan. Jadi ini antara rukhsah ataupun sebab-sebab yang dibolehkan untuk tidak pergi solat Jumaat. Yang pertama apa dia? Orang sakit. Orang sakit ni tidak diwajibkan untuk solat Jumaat. Tadi kita dah pergi kan syarat wajib solat Jumaat apa dia? Antaranya adalah sihat. Lelaki yang sihat. Jadi orang sakit tidak digalakkan, tidak diwajibkan pergi solat Jumaat. Tapi kalau nak pergi, boleh nak pergi. Kalau ada orang tolong ke, boleh nak pergi. Kalau sakit macam tak boleh bangun terus, boleh dibolehkan untuk tidak pergi. Tak berdosa tak berdosa ke atas dia kalau dia tak pergi solat Jumaat. Contoh ayah awak ke atuk awak tak boleh bangun dah, tak boleh jalan selalu, tak boleh diri betul-betul, boleh duduk, boleh solat Zuhur di rumah, tak perlu pergi masjid solat Jumaat. Okey,
Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Jumaat itu hak yang wajib atas tiap-tiap orang Islam berjemaah. Jadi kena berjemaah. Dikecualikan 4 golongan, iaitu siapa? Hamba, perempuan, kanak-kanak dan orang sakit. Hamba ni apa? Sekarang dah tak ada hamba. Dulu ada. Sekarang orang gaji tak sama macam hamba, bukan hamba orang gaji sebab dia bergaji, dia bekerja. Yang hamba ni memang hamba betul. Tak dapat duit. Memang bekerja untuk tuan dia, majikan dia, untuk bos dia. Tak dapat apa-apa itu hamba. Sekarang dah tak ada hamba, dulu ada. Perempuan pun tak wajib solat Jumaat. Kanak-kanak dan orang sakit. Jadi kat sinilah orang sakit tak diwajibkan untuk solat Jumaat. Lelaki yang sakit tidak diwajibkan untuk solat Jumaat. Okey. Ini golongan pertama, rukhsah solat Jumaat. Yang pertama, orang sakit tak diwajibkan solat Jumaat. Okey, yang kedua, hujan yang terlalu lebat. Contoh lelaki tu sihat, merdeka, berkemampuan untuk solat Jumaat. Tetapi cuaca pula, hujannya lebat, terlalu lebat hujannya. Sumaya. Hujan yang terlalu lebat Jadi kalau cuaca hujan terlalu lebat sampai tak boleh nak pergi masjid contoh naik kereta pun sampai membahayakan diri kita. Kalau kita keluar, even kita naik kereta tapi hujan terlalu lebat kan, sampai ada yang tak nampak langsung. Itu tak diwajibkan. Jadi gugur syarat wajib tu untuk pergi ke solat Jumaat, untuk pergi ke masjid. Jadi dibolehkan untuk solat Zuhur di rumah. Itu maksud dia hujan yang terlalu lebat. Bukan hujan je, contoh macam cuaca macam banjir ke, itu banjir ke tak diwajibkan solat Jumaat. Itu rukhsah sebab keadaan tak mengizinkan. Kalau hujan setakat rintik-rintik boleh naik kereta tu, itu tak boleh jadikan alasan untuk tak solat Jumaat sebab sekarang ada kereta. Dulu tak ada kereta, tak apa. Dulu unta, dulu jalan kaki. Sekarang ada kereta, hujan sikit-sikit tu boleh. Dia masuk kat sini hujan lebat ni sampai boleh membahayakan diri kita kalau kita keluar rumah. Itu maksudnya Itu adalah rukhsah yang kedua. Yang ketiga, terlalu lapar atau dahaga. Terlalu lapar atau dahaga. Boleh tidak diwajibkan untuk solat Jumaat. Maksudnya boleh tinggalkan solat Jumaat. Kalau terlalu lapar dan dahaga, bukan lapar sikit-sikit. Terlalu lapar dan dahaga ni maksudnya pun sama, sampai memudaratkan diri sendiri. Kalau dia tak makan time tu, dia akan mati ataupun dia akan sakit teruk. Jadi dia tak diwajibkan untuk pergi solat Jumaat. Dia lebih perlu untuk makan, untuk minum. Itu. Tapi sekarang ada ke keadaan macam tu? Uzah rasa tak ada, sebab sekarang semua benda ada. Even orang miskin pun, yelah mungkin orang miskin kot boleh. Orang miskin yang terlalu lapar, terlalu dahaga, tak ada apa-apa makanan kan, mungkin dia boleh meninggalkan solat Jumaat. Sekiranya keadaan tu memudaratkan diri dia. Dia kena makan, kena cari makan dulu, kena cari minum dulu. Kalau tak, dia sakit ataupun memudaratkan diri dia, ataupun dia mati. Itu dibolehkan untuk tinggalkan solat Jumaat. Solat Zuhur je lah. Okey, seterusnya yang ketiga, cuaca terlalu panas atau terlalu sejuk. Sama juga macam tadi, hujan yang terlalu lebat tadi. Kalau terlalu panas pun tak apa kalau tak pergi solat Jumaat. Atau terlalu sejuk. Ini semua keadaan-keadaan ni yang sampai memudaratkan diri kita. Maksudnya, memudaratkan ni maksudnya memberi kesan buruk kepada diri kita. Contoh terlalu panas, terlalu sejuk ni, sampai kalau kita keluar pergi masjid, kita akan sakit ataupun akan cederakan diri kita. Itu barulah jatuh, gugur hukum wajib solat Jumaat. Barulah keadaan tu boleh membenarkan dia tak pergi solat Jumaat. Itu maksudnya. Dan orang musafir ni, kalau ada belajar sebelum ni, orang musafir, apa musafir tu? Orang yang berjalan, orang yang dalam perjalanan lebih daripada 2 marhalah. Okey, orang musafir, dia tak digalakkan untuk solat Jumaat. Okey, saya rasa itu saja. Ada apa-apa soalan, boleh tanya Ustazah